بعده وعلى آله وصحبه وله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada malam ini dalam ayat suran dan larangan. InsyaAllah kita sambung bincang kita. Dalam surah Al-Baqarah, kita nak mulakan dengan nak membaca dahulu ayat yang ke-221. Pada halaman 35. Ayat 221. Baik. Baca dulu. Haji Yaya ada? Ada Ustaz, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Baik. Jazakallah khairan Jaya, bacakan gitu terjemahan dan ayat. Ayat yang ke-221. Ayat ini kalau kita lihat overview dia, bercerita tentang perkahwinan. Bercerita tentang perkahwinan. Dan kalau kita lihat daripada sebelum ini, kan, daripada ayat 219,
Lalu pada ayat 219 yang bercerita tentang arak dan juga judi. 219 kemudian bercerita tentang infak. Ayat 220 bercerita tentang anak yatim, dan sekarang bercerita tentang perkahwinan. Ya. Bermula bercerita tentang diri sendiri, arak dan juga diri, ya. Tentang diri sendiri dulu. Dan setelah itu tentang infak, ataupun makna lainnya adalah tentang bagaimana hendak berbelanja. Bagaimana hendak berbelanja. Dan setelah itu, dalam nak berbelanja, ia sudah melibatkan orang lain. Dan jangan lupa untuk berbelanja untuk diri sendiri juga. Kan? Kerana infak ataupun berbelanja ini, Nabi SAW sebutkan dalam hadis, seorang sahabat bertanya, aku ada duit lebih. Kan? Maka aku nak buat apa? Kepada siapa aku nak bagi? Maka Nabi kata, ibda binafsik. Mulakanlah dengan diri kau dulu. Maksudnya belanja diri sendiri dulu, kan? Tapi janganlah habiskan semua sampai dah tak ada untuk orang lain. Maksudnya diri sendiri perlu dimasukkan, meraihkan diri sendiri itu perlu ada. Sebab dalam nak mendapatkan penghasilan itu, kan, kita semua tahu ia adalah melibatkan kepada tenaga, penat, lelah. So bila dapat, kita kena rasa sikit, kan, supaya bila kita nak memberi itu, dia adalah lebih mudah. Kalau kata kita tak rasa, terus dia nak bagi, agama kata terus bagi, dapat je terus infak, maka itu mungkin lebih berat sedikit, kan. So ini adalah perkara yang umum kepada semua orang. Adapun, kan, orang-orang yang lama kelamaan bila sudah biasa berinfak dan tahap keimanannya itu makin tinggi, maka waktu tu dia dah tak kisah dah tentang diri dia. Sebab tu Nabi tak kisah pun tentang diri dia, kan. Umar datang ziarah dia kat rumah Nabi, daripada keadaan sedang berbaring, Nabi bangun, duduk, kan. Umar tengok kat belakang Nabi tu berbekas tikar alas Nabi baring tu, dan Umar menangis tengok Nabi macam tu, kan. Maksudnya dalam keadaan tak ada duit, Nabi kata, wahai Rasulullah, engkau Rasul Allah, sedangkan Kisra dan juga Kaisar, raja tu, mereka sedang duduk di singgah sana yang empuk, sedangkan engkau hanya beralaskan tikar. Kalau kita tikar mengkuang ni, kan, tikar mengkuang, macam tikar mengkuang tu sakit, kan, kalau duduk lama-lama, kan, tak selesa. Maka Nabi SAW ada tak dapat duit? Adalah, kan. Orang bagi hadiah dekat Nabi ada, bahkan daripada hasil peperangan banyak, 1/5 untuk Nabi, banyak. Ke mana semua harta-harta tersebut? So Nabi terus infak kepada orang lain. So itu tahap infak yang dah tinggi tingkatannya, yang mana ketika itu dia dah tak kisah dah tentang diri dia. Dia tak kisah tentang dia, apa yang dia dapat diinfakkan terus. Walaupun perkara itu kecil. Begitu juga dalam hadis yang lain kita pernah lihat, ada orang hantar satu bekas laban pada Nabi. Nabi pun dalam keadaan yang lapar dan juga haus, tapi Nabi tak terus menghabiskannya. Nabi bagi orang lain dulu. Panggil semua ahli sufah, Nabi selesaikan semua, kan. Minimum ahli sufah ada 60 orang, Nabi selesaikan yang tu dulu, kan. Nabi tak fikir nanti. So itu infak yang tahap tinggi. Dan begitulah juga para sahabat. Kita tengok pada Abu Bakar, pada Umar, kan, yang menguasai 2/3 dunia, tapi bajunya itu bertampal dengan 7 ataupun 9 tampalan, bukan kerana tak ada duit, akan tetapi mereka itu tahapnya telah tinggi keimanan. So bila tahap keimanan makin tinggi, amalnya itu pun jadi berbeza. Untuk diri dia dah lebih kurang. Macam kita dengan anak-anak, kan. Untuk raya, mak ayah beria ke anak-anak? Mak ayah akan dahulukan dulu anak-anak, bagi dulu anak-anak. Mak ayah pakai baju tahun lepas, tak apa. Mak ayah tak ada baju baru, tak apa. Dia dah, yang dah dewasa, dia dah tak kisah sangat dah. Tapi bila masih lagi budak-budak, remaja, waktu tu memang raya kena ada baju baru, kan. Kena ada kasut baru. So tengah. Tapi bila dah makin dewasa, kita dah macam tak apalah, pakai baju lepas lagi elok lagi. So, begitu yang kita nak membayangkan. So dah mula untuk adanya orang lain bila berinfak. Kemudian dalam berinfak, kita pada diri, kemudian kepada siapa? Kepada ahli keluarga, kaum kerabat dulu yang
berikan. Maka sebab itu selepas itu Allah bercerita tentang anak yatim, kerana anak yatim kategorinya adalah anak. Dia umpama anak. So nak berinfak, kita infak pada diri, kemudian pada kaum kerabat, pada pasangan dan juga anak-anak. Dan anak yatim antara yang perlu diberi perhatian. Okay. Dan kalau bercerita tentang anak, ia adalah penghasilan daripada apa? Penghasilan daripada perkahwinan. Maka ayat selepas daripada anak yatim, ia bercerita tentang perkahwinan pula. So kalau kita ambil daripada depan ke belakang ataupun belakang ke depan, maksudnya ambil daripada perkahwinan, kemudian anak, kemudian infak, kemudian diri sendiri, ceritanya pun adalah turutan yang baik. Kalau ambil daripada diri sendiri, kemudian infak, anak yatim dan juga perkahwinan, ia juga perkara yang boleh diambil manfaat. So, perkahwinan Allah sebutkan selepas bercerita tentang anak yatim. Kenapa? Kerana ini permulaan untuk diri itu ya, tetapi inilah dia permulaan kepada satu komuniti, ataupun lebih besar daripada itu, satu generasi yang beragama dengan baik. Ia adalah daripada perkahwinan. Okay, 221 Allah bercerita tentang perkahwinan. Apa pelajaran yang boleh kita ambil pada ayat ini? Kita nak mengambilnya satu persatu kerana dalam ayat ni terkandung banyak suruhan dan juga larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil potongan yang pertama pada ayat 221 ini. Dan sebelum itu saya nak petik sikit daripada ayat sebelum ini, ayat 220. Di penghujung ayat 220 yang bercerita tentang anak yatim, Allah sebutkan walau sya'allahu la'anatakum. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka, dalam kurungan. Tapi terjemahan ayat ini adalah apa? Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia memberatkan kamu. Memberatkan apa? Dalam urusan-urusan agama. Maka umumnya kita ketahui daripada sebelum ini cerita tentang arak dan juga judi, bercerita tentang infak, yang kita kena keluarkan duit yang kita dah penat cari itu, beri kepada orang lain. Kemudian suruhan untuk memberi perhatian kepada anak yatim kerana ia adalah tanda aras kepada iman seseorang. Semua itu Allah kata bukanlah nak memberatkan kita. Kerana kalau Allah nak memberatkan kita, mungkin perkaranya adalah lebih besar daripada ini. Suruhannya mungkin lebih besar daripada ini. Mungkin kalau kita lihat kepada syariat yang berada pada umat yang terdahulu, maaf, contoh seperti saya sering sebutkan pada Bani Israel, di antara syariat mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah bila mereka nak bertaubat, maka mereka kena membunuh diri. Itu perkara yang berat. Nak keluar mencari rezeki ada hari yang tertentu, pada hari Sabtu. Itu perkara yang berat. Jika bercerita tentang ibadah solat, awal asalnya adalah 50 waktu. 5 waktu pun dah cukup berat dah. Lagi-lagi bila kita ada urusan di luar, dia lagi mencabar. Kan, apatah lagi kalau 50 waktu memang, kalau kata kita pergi buat umrah, solat 50 waktu, pakatnya memang tak balik bilik lah. Tak dan nak balik bilik, duduk je lah kan, kat situ. Nak pergi tandas pun, kan, kalau sakit perut sangat, buang air besar tu, entah-entah boleh terlepas waktu tu. Kan, solatnya hujung waktu ataupun dah masuk dah waktu yang lain. So, dia akan menjadi sesuatu yang berat. Kan, tapi kita perlu sematkan dalam dalam minda kita, apa sahaja yang Allah telah tetapkan pada kita sebagai seorang Muslim, tujuannya bukan nak memberatkan kita, tujuannya bukan nak menyusahkan kita. Dan dalam kelas kita ini, ayat suruhan dan juga larangan, kita melihat, mempelajari tentang suruhan
dan juga larangan. So, suruhan dan juga larangan dia bukan perkara yang mudah. Lagi banyak suruhan, lagi banyak larangan, restrictions tu lagi banyak. Dia umpama satu kepungan yang dibuat, menjadikan nak bergerak tu adalah lebih susah. Dan kalau kita boleh sebutkan, seperti tidak ada kebebasan sebab banyaknya kepungan yang dibuat. So, zahirnya nampak macam tak seronok dan menyusahkan. Nak buat ni kena fikir dulu. Nak buat ni macam kena fikir dulu. Akan tapi pada suruhan Allah Azza wa Jalla itu, Allah nak bagi apa? Allah nak beri kemudahan kepada kita semua. Tapi kenapa pada suruhan-suruhan Allah Azza wa Jalla ataupun pada arahan-arahan, larangan-larangan Allah, kita rasa macam berat. Dan perkara itu kadang-kala menyesakkan diri kita bila kita tengok nak keluar, nak kena tutup aurat pakaian, nak kena labur, nak kena longgar, dah susah kan. Kalau hari panas ke, kalau jumpa kawan yang pakaiannya tu bermacam-macam, kita alah. Lepas tu kalau keluarkan nanti tengah sembang kawan kan nak solat nanti kan susah kan, nak ambil wuduk, nak buka tudung je bagai, nak ada telekung lah, nak cari tempat solat lah. Bagai itu semua adalah berat kan. Kenapa kita kadang-kadang merasakan untuk mengikut arahan, suruhan dan juga larangan Allah ini berat? Ia adalah tentang apa? Ia adalah tentang cinta. Ia adalah tentang cinta. Kalau dah cinta, kalau dah sayang, apa yang akan terasa pada diri kita? Ada tak apa-apa keberatan yang kita akan rasa, beban yang kita akan rasa pada diri kita? Tak ada. Kalau bercerita tentang orang yang tengah bercinta, kan, pukul 11 malam, girlfriend dia kata, I nak nasi goreng lah. Dia akan keluar tak daripada rumah dia. Kalau dia nak tidur tu, dia bangun tak daripada tidur, dia pergi beli dan hantar. Rasanya pasti akan buat. Dan dia rasa tak benda tu menyusahkan, bebankan dia? Tak. Sebab apa? Cinta. Itu kalau orang bercinta, apa benda pun, semua pun akan rasa seronok, semua benda pun akan rasa ringan. Walaupun orang lain tengok pada jauh, engkau ni macam mana boleh engkau setiap minggu ulang-alik pergi jumpa apa tu girlfriend kau nun dekat Perlis sana contohnya kan. Nun kat Perlis sana, kok diang sana tu, kau pergi jumpa dia. Kan dia duduk kat Johor, jumpa girlfriend nun ujung. Setiap minggu pergi. Orang tengok, engkau ni tak penat ke? Dia kata apa? Okey je, tak ada apa. Kan? Kenapa boleh rasa ringan? Sebab seronok. Sebab ada cinta, sayang. Dia jadi ringan. Maka Allah memulakan Al-Quran ini dengan menyebutkan dua sifat dia. Apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Maka Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta terhadap hamba-Nya. Maka adakah seorang yang cinta kepada kekasihnya akan nak menyusahkan kekasih dia? Sudah tentu tidak. Sebab itu Allah kata, Allah bukan nak menyusahkan kita. Bukanlah Allah nak memberatkan kita. Tetapi bila sesuatu dilakukan tanpa ada apa? Tanpa ada kecintaan, itu yang menyebabkan dia menjadi berat. Ustaz, kalau 11 malam saya dah tidur, kalau batu dibaling ke tingkap bilik pun saya takkan bangun. Mungkin kalau batu tu tembus ke tingkap tu, hempap ke muka, mungkin kena muka, mungkin bangun lah. Baik. Kan, kita dah tidur malam, tapi apa yang membuatkan kita bangun untuk 30 minit awal sebelum subuh untuk tahajud, untuk qiyamul lail? Apa dia? Cinta dan sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadikan orang boleh bergerak, boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, yang orang lain tak mampu untuk nak lakukan. Kalau saya duduk Bandar Seri Putra ni kan, depan ni sikit dah nilai, dah masuk Negeri Sembilan kan.
pagi-pagi betapa ramai orang daripada Seremban kerja dekat KL. Kalau dulu kita dengar jauh ni. Tapi sekarang dah jadi satu kebiasaan. Orang kerja duduk kat Seremban, kerja kat KL. Bahkan ada yang duduk di Melaka, kerja dekat KL, ulang alik setiap hari. Dan dia rasa okey je. Sebab apa? Sebab apa? Dia buat tu dengan dia tahu dia akan dapatkan sesuatu. Dia buat tu kerana dia sayang dan cinta kepada ahli keluarga dia. Nak mengembirakan ahli keluarga dia. So, perkara yang berat, dia tak rasa berat dah. Walaupun orang lain kalau dengar pun dah tak sanggup dah. Belum buat lagi. Dengar pun dah tak sanggup. Kerana pada suruhan dan larangan Allah Azza wa Jalla itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang kita suka. Ia adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang memenatkan, perlu kita bergerak. Kan, tapi bila ada satu perkara ini, cinta, sayang, semua perkara itu tak ada masalah. Baik, potongan awal ayat yang ke 221 disebut wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. So ini adalah larangan Allah Azza wa Jalla. So ini poin kita yang pertama daripada ayat ini. Jangan berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Ini sebagai poin yang kedua. Ketiga, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan Islam dengan lelaki kafir. Ini satu bentuk larangan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita ambil sebagai poin kita yang ketiga. Keempat, seorang hamba lelaki lebih baik daripada seorang lelaki musyrik. Baik. Ini 4 poin yang kita ambil daripada ayat 221 berkaitan dengan suruhan dan juga larangan. Kan ada beberapa lagi kalau cerita tentang pelajaran, ada beberapa lagi yang lain, tapi kita ambil dulu yang berkaitan dengan suruhan dan juga larangan. Yang pertama, jangan berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. Ini adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Larangan Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Specifically kepada siapa? Pada kita lah Ustaz. Lelaki Muslim. Rijal Ustaz. Ya? Rijal. Oh, masya-Allah. Ada rijal. Ya, itu perkataan yang tepat, yang menarik, rijal. Baik, Allah sebut di sini, jangan berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. Okay. Larangan Allah Azza wa Jalla
kepada siapa? Kepada orang Islam, okay, yang apa? Yang mereka telah capai kepada tahap orang beriman. Payah Ustaz. Macam mana tu? Dia baru mengucap dulu. Lepas tu ni semua beriman. Aduh. Sebab di sini orang kata jangan kahwin dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. So kalau mereka tu kena beriman, yang perempuan tu, so laki tu takkan takat Islam je, betul tak? Laki tu minimum kena sama-sama lah, kena iman jugalah. So ia sebenarnya menjadi apa? Suruhan dan galakan kepada para lelaki agar menjadi rijal dulu, macam mana dah sebut kan? Agar menjadi rijal. Apa? Agar menjadi orang yang beriman dahulu sebelum mereka nak berkahwin. Kenapa? Kerana Allah peringatkan jangan kahwin orang kafir musyrik sebelum mereka beriman. Dan Raja Syariah kata macam tu susahlah kan. Macam mana kan? Sebab nak mencapai tahap iman itu dia mencabar kan. Itu kalau kita lihat kepada teks Arabnya, apakah teks Arabnya? Al-musyrikati hatta yu'min. Baik. Rasa-rasanya dengan tengok bentuk yu'min ini, apakah kategori perkataannya? Isim, fi'il, harf. Kalau tengok secara umum, dia bermula dengan apa? Huruf ya. So kalau ada huruf ya tu isim, fi'il, harf. Fi'il. Maka dia adalah fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik. Maka apa maklumat tambahan yang kita dapat bila tahu dia adalah fi'il mudhari'? Sure. Sekarang Berubah-ubah. Baru ni sentiasa. Sentiasa. So Allah nak kata Ikut masa. ya, hatta yu'min ini menunjukkan kepada progres, kan? Okay. So Allah kata jangan kahwin dengan perempuan musyrik sehinggalah mereka beriman. Dan beriman itu Allah tak kata hatta mu'minah. Kan? Allah kata hatta mu'minah. Sebab musyrikat ni isim ke fi'il? Apa tanda yang ada? Alif lam. Tanwin. Kan? Ada alif lam. So dia adalah isim. Kan? Okay. Mula dengan mim. So kalau kata iman dalam bentuk isim juga, dia akan bunyinya macam mana? Bunyinya mukmin. Kalau perempuan, mukminah. So Allah tak kata jangan kahwin dengan wala tankihul musyrikati hatta mu'minah. Allah tak kata macam tu. Allah kata hatta yu'min sahaja. So Allah kata orang perempuan musyrik itu jangan kahwin dengan mereka sehinggalah mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mereka berterusan memperbaiki diri mereka untuk pergi ke tahap orang beriman. So bila sebut tentang proses, dia akan ada di situ apa? Progres lah. Dan bila sebut tentang proses, dia akan ada apa? Dia akan ada naik dan dia akan ada turun. Okay. So, nak beritahu, bukan kita nak tunggu dia perfect sampai kalau dah masuk, seperti kita semua ketahui, kalau dah masuk Islam, kan, bukan mudah nak terus tinggal semua kan. Nak terus solat, nak terus tutup aurat habis semua. Ini bukan mudah. Dia tetap kena buat tapi dia buat apa? Perlahan-lahan. So dia tetap akan ada naik turun dia. So kalau nak sampai tahap mukminah memang lamalah, bukan takat orang baru masuk Islam. Kita pun yang dah lama ni pun jenuh kan. Masih lagi dalam perjalanan nak menuju ke arah itu dan kita berharap kita akan sampailah ke tahap mukmin itu sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. So Allah gunakan yu'min. So cantik Allah letakkan. Beritahu as long as dia berusaha untuk nak pergi ke situ, okey. Tak perlu tunggu sampai tahap sempurna. Tak perlu tunggu sampai tahap dah betul-betul dia itu maintain begitu. Tak. Dia adalah apa? Nanti bila lepas dah berkahwin, dia adalah perjalanan bersama untuk pergi. Berjalan seorang dengan berjalan dua lebih seronok lah kan. Ada kawan nak bersembang kalau travel tu kan.
Kawan nak sembang bila ngantuk, nak angkat barang ke, nak apa benda, semuanya lebih mudah bila berdua. So kalau orang tu dah maknanya kalau kata nak berkahwin dengan orang perempuan musyrik ini, so perlu tak lelaki itu jadi mukmin dulu, ataupun Perlu. okey je kalau dia baru yu'minu, dia pun dalam proses juga, boleh tak? Boleh. Je. Boleh. So dia akan bergerak sama-sama lah kan proses. So seorang tu tengah lemah sikit kan, tengah solat pun malas sikit, yang pasangan ingatkan. So yang suami pula tengah lemah sikit, isteri ingatkan. So dia begitu perjalanannya, ada naik turun masing-masing, tapi bila berdua ada orang yang nak ingatkan, ada orang yang nak tarik, ada orang yang nak terus ajak melangkah ke depan. Sebab itu Allah letakkan hatta yu'min dalam bentuk fi'il, Allah tak letakkan dalam bentuk isim. Tapi ayat ni tak bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, maknanya open to anybody Islam. Betul. Sebab itu dia open kepada semua orang Islam. Tetapi lelaki Muslim kena beri perhatian. Yang dia kena tingkatkan diri dia kepada tak iman. Itu indirectly Allah nak beritahu. Kalau kau nak kahwin dengan perempuan ni, Allah kata kau kena pastikan dia tu orang beriman. So kalau kita dengar, kan? Kalau kata lah, kalau kau nak kahwin dengan dia, kau kena pastikan dia tu kaya. So kita mesti macam, macam mana aku nak kahwin dengan dia kalau dia tu kena kaya? So aku ni takkan aku nak kena maintain duit kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Aku pun kenalah, kan? Nak kenalah ada duit juga, barulah bolehlah sama tahap, kan? So indirectly Allah nak bagi tahu, wahai lelaki, tingkatkanlah dulu iman tu, kerja keras dulu daripada sudut keimanan sebelum nak pergi menikah dengan orang. Jangan kau pun terus nak pergi nikah dengan orang tanpa ada apa-apa persediaan daripada sudut agama. Itu yang Allah nak sampaikan indirectly, sebab ayat ni dia open kepada setiap orang Islam yang lelaki. Allah ingatkan, nak cari wanita yang bukan Islam, kena pastikan dia telah beriman. Indirectly Allah kata, so engkau pun kenalah beriman, barulah namanya itu sekufu. Tapi tak perlulah sampai tahap mukmin, cukup engkau sedang berusaha, sedang dalam proses untuk nak beriman, itu okey. Tak ada masalah. So, yang pertama, jangan berkahwin dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. So, pemilihan pasangan, kalau kita tentang lelaki nak memilih wanita, ini antara perkara yang dititik beratkan oleh agama. So ini Allah khususkan ceritanya tentang yang berlainan agama, bukan yang dah sama agama. Dan kalau kita dalam Islam pun, yang Nabi suruh pilih adalah apa? Berkaitan dengan agama. So bila nak memilih orang bukan Islam pun sama. Ialah berkaitan tentang agama. Yang pertama. Yang kedua, poin di sini Allah sebutkan, hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati. Ayat ni sebenarnya Allah tengah set cara fikir. Allah tengah set cara fikir kita. Kadang-kadang kita nak berkahwin dengan perempuan yang bukan Islam ataupun pasangan yang bukan Islam. Kenapa? Kerana tertarik dengan fizikal dia. Kadang tertarik dengan kedudukan dia. Okay. Maka Allah sebutkan hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik. Wala amatum mu'minatun khairun. Kan di sini Allah dah gunakan perkataan. Di sini Allah gunakan apa? Wala amatun mu'minah. Dalam bentuk apa di sini? Dalam bentuk isim mu'minah. Di sini tadi bukan, kan? Ini dalam bentuk fi'il. So dan hamba yang mukmin itu adalah khairun, yang terbaik. Bukannya lebih baik, yang terbaik. Kalau kita terjemahkan dan hamba mukmin itu adalah lebih baik daripada perempuan musyrik,
Maksudnya perempuan musyrik ni baik tak? Baik juga. So bolehlah sebab dia pun baik juga. Kan? Tapi tak. Khairun di sini Allah letakkan yang terbaik. Maksudnya adalah yang terbaik. Bila sebut terbaik, tak ada lagi. Kan? Sebab kita, untuk diri kita, pernah tak kita nak pilih yang tak terbaik ataupun yang biasa-biasa je? Tak kan? Kita kalau ada pilihan, kita mesti akan pilih yang terbaik. Ya. Kalau kata kita diberi pilihan nak handbag 1,000 ke ataupun 5,000, mana orang nak pilih? Walaupun dia tak pakai handbag sangat, dia akan ambil yang 5,000. Biarlah rupa macam mana pun, janji itu 5,000 ada nama, kan? Dia akan ambil yang tu sebab kita memang suka yang terbaik untuk diri kita. Maka ini Allah nak bagi tahu ini yang terbaik. Jika kita suka pada yang terbaik pada perkara-perkara yang lain, maka perkara yang ini perlulah juga memilih dengan cara yang sama, cara yang terbaik. Hamba perempuan adalah lebih baik. Saya tukarkanlah di sini. Saya lebih suka menggunakan perkataan terbaik. Daripada perempuan kafir musyrik. So ini poin dia. Sekalipun keadaannya menarik hati. Baik. Poin yang kedua ni Allah nak bagi tahu. Hamba dan perempuan yang merdeka. Dia dua status yang berbeza. Kalau dulu jauh beza dia, yang merdeka dan hamba. Kalau sekarang kita boleh letakkan daripada sudut yang lebih luas. Kan? Sama ada daripada sudut harta, kepandaian ke, kecantikan ke. Maka Allah kata hamba perempuan yang beriman adalah terbaik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati yang kita suka. Maka apa cara fikir Allah nak set pada kita? Apa cara pandang yang Allah nak set kepada seorang Muslim? Yang perlu dilihat adalah kepada bahagian ini. Adalah kepada bahagian iman. Ada mana pada bahagian ini. So ini kriteria yang utama yang perlu diberi perhatian. Bahagian menarik hati ini jatuh kepada bahagian nombor 2. So yang pertama adalah iman, itu yang perlu didahulukan. So Allah nak bagi tahu kita cara pandang kita melihat seseorang adalah dengan melihat apa? Keimanan dia. Bukan melihat kepada zahir dia. Bila seseorang melihat orang lain dengan pandangan iman, bezanya apa? Bezanya dia akan kurang judge orang itu. Bezanya adalah cara dia treat orang tersebut. Kadang-kadang yang menjadikan cara kita melayan antara satu sama yang lain itu berbeza. Kenapa? Kerana kita melihat kepada luaran dia. Kalau dia ni ada title, cakap tu lembut sikit, kan? Salam tu tunduk sikit. Tapi kalau orang ni nampak pakaian dia macam biasa, kan? Kadang-kadang tu nak masuk setengah tempat pun dia punya salesman tu tak layan sebab tengok, oh ini masuk saja tengok-tengok je ni, tak beli pun. Kan? Tapi kalau yang masuk tu pakaiannya, gayanya tu ada, kan? Ada gaya, terus daripada pintu tu dia dah bukakan dah pintu. Selamat datang, welcome, dah disambut dah, kan? Jemput duduk, bagi dulu welcome drink, tanya nak apa, nak tengok baju, bag, dia bawa kan pergi, nak tengok jam, dia bawa pergi, dia lain. Allah sebutkan perkara ini kenapa? Kerana begitu cara Allah menilai kita semua. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak melihat kepada rupa paras kamu. Tapi apa yang Allah lihat? Allah lihat kepada hati kamu. Apa yang ada pada hati itu? Iman. Nilai seseorang di mata Allah Azza wa Jalla di mana? Adalah pada iman dia. Itu nilai seseorang. So Allah nak suruh kita punya cara menilai orang adalah dengan cara melihat kepada iman, bukan kepada zahir. Tapi persoalannya ialah
Kita macam mana nak tahu orang tu beriman ke tak beriman, betul tak? Kan? Macam mana lah kita nak tahu dia ni beriman ke tak beriman ke? Kita bukanlah boleh tahu benda yang dalam. Kita bukanlah kasyaf pun kan nak tahu orang ni macam mana. Adakah kita nak kena pergi jumpa kan bomoh ke ataupun so called ustaz-ustaz ke yang boleh tolong tengokkan dia ni kan, macam mana dia ni kan. Ustaz tu pun dia pejam mata dia, oh dia ni tak boleh, oh dia ni boleh. Adakah boleh jumpa orang-orang begini? Tak, bukan. Maka bagaimana nak tahu dia beriman ke ataupun tidak beriman? Lihatlah kepada zahirnya yang boleh kita lihat. Sebab kita nak tengok dalaman tak tahu. Orang boleh menyembunyikan kan dalaman dia itu, akan tapi kita menilai mengikut zahir yang zahir yang ada. Itu je yang ada. Kerana apa? Kerana bila seorang itu beriman, keimanannya akan apa? Akan terzahir di fizikal. Sebab itu Allah gandingkan iman dengan apa? Dengan amal soleh. Kerana tak mungkin orang beriman dia tak beramal soleh. Kerana iman dia pasti akan terjelma pada diri seseorang. Dia tak mungkin akan duduk diam-diam macam tu. Dia orang yang beriman betul, tapi dia tengok luarnya, pakaiannya, percakapannya, bila dia bergaul dengan orang kan, boleh tak menunjukkan pun ada kan tanda imannya itu. Tapi dia orang beriman, tak, dia akan terzahir di luar. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang berada di dalam itulah yang akan terzahir di luar. Dan kadang-kadang kita sering menggunakan alasan dia tu nampak je macam tu kan kat luar, tak pakai tudung contohnya kan, tapi sebenarnya hati dia tu baik, dia tu solat, dia tu beriman contoh kan. Itu antara perkara yang sering disebutkan. Boleh tak kalau kita tukar sikit, dia tu nampak je dia pergi kelab contohnya kan, suka pergi kelab malam, tapi sebenarnya dia tu solat, dia tu baik, tu beriman tu. Atau kita up sikit lagi, nampak je dia tu minum arak, tapi sebenarnya dia beriman. Dia boleh terima tak macam tu? Tak boleh. Akan yang Allah berikan tak boleh. Kerana dia dua benda yang kontradik, yang bertentangan. Tak boleh terima perkara tersebut. Maka macam mana nak tahu iman ke tak iman? Kita lihat pada zahir yang ada. Soal orang tu dia buat nampak macam orang yang baik kan. Dia pakailah kopiah sentiasa ke, dia pakailah jubah ke, dia pergilah solat ke, itu di luar kawalan kita. Itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menilai pada apa yang boleh kita nilai. Ia seperti kisah seorang sahabat, kisah yang kita semua tahu. Kisah dalam satu peperangan, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan yang dia akhirnya apa? Lawan berdua dengan orang kafir dalam peperangan. So bila lawan, akhirnya dia dapat jatuhkan lawan dia itu orang kafir, ketika mana dia nak bunuh laki tersebut mengucap 2 kalimah syahadah. So apa yang dilakukan oleh Usamah ketika itu? Dia terus membunuh laki tersebut. Kenapa? Kerana pada dia laki itu mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab dah nak kena bunuh. So nak selamatkan diri dia pun ucaplah 2 kalimah syahadah. Dan kita semua pun akan melakukan perkara yang sama, betul tak? Kan? Akan lakukan perkara yang sama. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, dan lalu Nabi tanya kepada Usamah, adakah engkau telah membelah dadanya wahai Usamah hingga engkau tahu isi hatinya? Usamah terdiam. Nabi tanya dia, adakah engkau telah membelah dadanya wahai Usamah sehingga engkau tahu isi hatinya? Nabi cakap, adakah engkau telah membelah dadanya wahai Usamah sehingga engkau tahu isi hatinya? Dan Usamah kata, Nabi terus mengulang-ulang perkataan itu sehingga Usamah kata, sehingga aku rasa aku macam nak terjun masuk dalam lubang biawak, nak terjun masuk dalam tanah. Sebab aku tak nak dengar dah Nabi cakap macam tu. Sebab Nabi nak beritahu apa yang kau buat tu salah.
Nabi nak tegur dia, bahkan Nabi marah dengan perbuatan Usamah itu. Sebab apa? Dia menilai daripada zahirnya, dia tak tahu batinnya itu bagaimana. Ya. Maka bila kita nak melihat kepada seseorang, kita dah set dah kan. Yang perlu dipilih adalah agama ataupun iman. Itu menjadi keutamaan. Akan tapi yang boleh kita nilai adalah zahir, so kita menilai dan mengikut zahir yang kita nampak, tapi keutamaannya itu perlulah kepada agama yang baik ataupun beriman. Bila bercerita tentang hamba perempuan yang beriman, kadang-kala mungkin wanita ataupun lelaki itu dulunya dia tak baik kan, setelah itu dia sedang nak berubah menjadi yang baik. Jadi macam mana? Adakah tak boleh diterima kerana belum lagi beriman? Tidak kan. Kisah lama dia, perangai lama dia itu perkara yang telah berlalu. Bila dia berubah dan menjadi yang baik, maka kita nilai yang sekarang, bukan yang dulu. Kita terima dirinya yang sekarang, apa yang dia cakap yang sekarang, bukan yang dulu. Nilaiannya adalah di situ. Walaupun dia adalah hamba, walaupun dia orang yang tak ada apa-apa, walaupun dia bukan seorang wanita yang pandai, tetapi agamanya baik, maka itu yang Islam suruh pilih, yang Allah suruh pilih, berbanding dengan seorang wanita yang bukan Islam, walaupun dia itu wanita yang cantik, yang kita sangat suka. Baik. Dan mungkin juga akan timbul persoalan, macam mana kalau kita ada orang suka kepada seorang wanita yang bukan Islam, tapi perempuan ataupun lelaki itu masuk Islam sebab nak berkahwin, kan? Kadang orang pandang, masuk Islam sebab nak kahwin itu kan. Jadi macam mana? Maka potongan ayat ini juga mengajar kepada kita, jangan nilai pada apa yang di dalam. Kita boleh tengok kat luar, nilai pada yang luar saja, jangan sangsi dengan apa, dengan keimanan dia. Jangan pandang sebong pula dia kahwin itu sebab dia masuk Islam itu sebab apa? Sebab nak kahwin. Jangan nilai tentang perkara itu. Nilai pada apa yang kita buat. Hamba perempuan yang beriman, Allah nak ajar pada kita cara memandang sesuatu adalah dengan pandangan agama ataupun dengan pandangan iman. So bila kita jumpa orang kat luar, apa pun pekerjaan dia, apa pun status dia, siapa pun dia, pakaiannya macam mana, kita nak pandang dengan pandangan apa? Kita nak pandang dengan pandangan iman. Maka patut tak sebagai seorang Muslim, kita memandang rendah kepada seorang Muslim yang lain? Kita memandang remeh kepada seorang Muslim yang lain? Kita bahkan menganiaya Muslim yang lain? Sudah tentu tidak. Kerana setiap Muslim itu, mereka bernilai di sisi Allah, ada kedudukan di sisi Allah berbanding dengan orang bukan Islam yang lain, walaupun mereka adalah billionaire di dunia ini. Maka seorang Muslim, kalau kita mudah nak sebutkan, seorang Muslim yang kerjanya cuci lantai, cleaner je, ataupun selalu kita sebutkan tukang angkat sampah, contohnya, adakah dia itu rendah kedudukannya berbanding dengan seorang jutawan yang bukan Islam? Tak. Pada kita perlu lebih hormat, perlu lebih sayang, perlu lebih hargai seorang Muslim, siapa pun dia. Dan kadang-kadang kita, percakapan kita, pandangan kita, cara pandang kita kepada orang yang begini, kita pandang macam biasa je. Tapi kalau kita memandang kepada orang yang, kalau kita tahu orang kaya ataupun orang yang ada jawatan yang tinggi dan dia itu bukan Islam, kita memandang hebatnya, hebatnya. So kita hormat kat dia, cakap pun cakap elok-elok, layan elok-elok, berbanding dengan seorang Muslim yang dia itu adalah orang yang biasa-biasa saja. So Allah nak set cara fikir kita agar memandang seseorang adalah kepada nilai iman yang ada pada diri dia, kerana itu yang paling mahal sekali yang akan dinilai nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi cara kita melayan orang,
Kalau dia seorang Muslim, maka berilah layanan yang terbaik siapa pun dia, walaupun dia orang yang kedudukannya, status dunianya itu lebih rendah daripada kita. Dan jangan lebihkan daripada orang bukan Islam. Jangan kita melayan orang bukan Islam, lebih lembut kata-kata kita. Layanan tu lebih baik, lebih istimewa berbanding dengan seorang Muslim yang ketiga, jangan kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman. Ini adalah larangan yang Allah peringatkan kepada para wali, kepada para wali, kepada lelaki dan kepada para wali. Betul sebutkan jangan mengahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman. Dan Allah ingatkan sekali lagi, hamba lelaki yang beriman adalah yang terbaik berbanding seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dalam nak membina keluarga, yang perlu dititik beratkan adalah tentang perihal agama. Allah sebutkan tentang perkara ini sebelum rumah tangga itu didirikan. Dan ia memberi ingatan kepada kita, adakah selepas rumah tangga itu didirikan, nilai agama ini dipandang sepi, diletak ke tepi? Sudah tentu tidak. Sudah tentu selepas berkahwin, nilai agama ini perlu lebih semarak dalam keluarga. Sebab kalau dulu satu, sekarang dah jadi berdua. So sepatutnya lebih meriah lagi. Kan? Kalau kita sebut tentang ibadah, sepatutnya ibadahnya itu lebih meriah lagi di rumah bila dah berdua, dah berkahwin. Akhlaknya itu sepatutnya lebih baik lagi, kan? Bila dah berdua. Maka ini permulaan kepada membina generasi yang kita sebutkan orang generasi yang beragama dan beragama dengan cara yang baik. Ia bermula dengan perkahwinan. Dan kita walaupun dah terlanjur kahwin lama dah, kan? Lama dah, berpuluh-puluh tahun dah kan berkahwin. Apa pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, suruhan dan larangan Allah pada ayat 221 ini? Kembalilah lihat kepada niat kita apabila berkahwin. Jika dulu mungkin kita berkahwin atas pelbagai niat-niat yang lain, maka sekarang kembalikan niat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Dan jadikan nilai agama itu yang paling kita titik beratkan dan paling kita pandang pada pasangan kita. Kerana selepas daripada ini, Al-Baqarah ayat yang selepas ini akan bercerita tentang suami isteri, tentang perihal keluarga. Maka Allah mulakan dulu bercerita tentang nak cari pasangan, iman dulu yang perlu pandang, nilai agama dulu yang perlu pandang. Sebab nanti lepas pada ni, halaman selepas ini, dia akan bercerita tentang penceraian. So bila bercerita tentang perceraian, kita perlu kembali kepada niat asal kita, kahwin kerana apa? Jika kahwin itu kerana Allah, maka berpeganglah kepada niat itu. Dan apa yang perlu pandang pada pasangan kita, kerana pasangan kita sudah tentu ada kekurangan, bahkan mungkin banyak kekurangan, dan kita tak nafikan kekurangan itu juga ada pada diri kita, bukan pada pasangan kita je, kan? Pada diri kita sahaja. Tapi kenapa kita duk nampak kekurangan yang ada pada pasangan kita? Sebab kita duk fokus pada itu, kan? Kita duk fokus pada kekurangan pasangan kita, kita tak fokus kepada kekurangan kita. Ataupun yang dalam ayat ini mengajarkan kepada kita, fokuslah kepada nilai agama yang ada pada pasangan kita. Walaupun memang kadang-kala ada perkara yang dilakukan itu tak kena dengan kita, kan? Kita kecil hati ke, sakit hati ke, kan? Maka pandang kembali pada nilai agama yang ada pada pasangan kita, suami ataupun isteri. Kerana kita kena setkan kembali, inilah cara pandang Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia sebagai seorang suami, mungkin dia sebagai seorang isteri ada kekurangannya, akan tetapi
jika nilai agama dalam dirinya, dia dengan Allah Azza wa Jalla itu dijaga dengan baik, maka percayalah selama itu dia akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik pada kita. Dia naik turun jatuh tu, kadang okey, kadang tak okey. Kadang cakapnya itu lembut, kadang cakapnya itu tinggi, kadang dengar cakap, kadang tak dengar cakap. Manusia begitulah kita pun semuanya, tetapi pandanglah nilai agama yang ada pada pasangan kita. Dan kalau nilai ini telah hilang, maka Allah nak beritahu juga pada ayat ini, tak ada apa lagi kebaikan yang kita boleh nak harapkan. Walaupun mungkin pasangan itu baik, perfect, sebagai seorang isteri masaknya, kemeh rumahnya kan, ataupun sebagai seorang suami bekerja kuat di luar, mencari nafkah, sungguh-sungguh kerja, siang malam kerja, tapi nilai agama tu tak ada dalam diri, maka Allah kata takkan ada kebaikan pada diri pasangan kita dan pada perkahwinan tersebut. Kerana kita boleh niat, boleh kita nampak, bagus suami ni kan, kerja pagi petang siang malam, sungguh-sungguh nak cari nafkah untuk keluarga, tapi nilai agama tu tak ada. Apa masalahnya? Masalahnya ialah di luar kita tak tahu bagaimana cara dia mendapatkan penghasilan itu. Dia ambil peduli tak tentang halal dan juga haram? Kan? Kenapa? Nilai agama tu tak ada, maka semuanya akan disapu bersih kan, asalkan mencapai matlamat. Matlamatnya apa? Nak dapat hasil yang banyak, so dia dah tak kisah dah halal ke haram, dia sapu. Bermula dengan apa? Nilai agama yang tak ada dalam diri. Balik dia bagi makan dekat isteri, bagi makan pada anak-anak. Seorang isteri yang baik menjaga rumahnya, bahkan yang mungkin keluar juga bekerja nak bantu suami, nilai agamanya tak ada, maka kita dengarlah cerita-cerita yang pelbagai. Apabila wanita keluar bekerja di pejabat dengan apa, cerita-cerita yang kita nak sebut pun malu kan, tapi itulah realitinya. Apa, ada skandal di pejabat contohnya kan, ataupun buat kerja di rumah itu marah-marah ataupun tak menjalankan dengan yang sebaiknya. Pokoknya ialah bila nilai agama tak ada, dia akan beri kesan kepada yang lain, maka pendidikan anak-anak tu tak dititik beratkan tentang nilai agama. Jaga rumah semua perfect, rumah bersih, masak hari-hari kan, tapi tengok pada anaknya, dibiarkan anaknya tu solat tak diberi perhatian, puasanya, tutup auratnya, pergaulannya, semua dia tak diberi perhatian, dibiarkan. Adakah itu yang baik disebut keluarga yang baik? Tidak, pada pandangan Allah Azza wa Jalla. Itu pandang pada pasangan kita, apa dia? Nilai agama yang ada pada diri mereka. Sebab kita tahu bila dah berkahwin, tambahan pula ada berkahwin bila dah berpuluh tahun, maka memanglah akan last sekali macam dah tak ada perasaan dah. Kan? Dah tak ada perasaan dah kan. Selalu tengok kadang orang bila dah tua tu kan, katil pun dah asing-asing dah. Kan? Kadang bilik pun asing. Kau, aku dah. Kan? Memang begitu lumrah kan. Bukan saja bila dah kahwin puluhan tahun. In fact, bila mula je berkahwin, syaitan akan mula mencampakkan rasa tak menarik dah kepada pasangan kita. Sebelum nak berkahwin, rasa cantik, dia lah yang paling cantik sekali. Inilah yang paling wangi sekali. Lepas pada habis je angkat nikah, ketika itu syaitan dah, biasa je aku tengok tu lagi cantik, tu lagi cantik. Macam ni rupanya dia ni. Syaitan akan mula campakkan perasaan apa, dah tak menarik dah pasangan kita. Memang begitulah akan dihadapi. Dah berpuluh tahun, makinlah perasaan tu makin tak ada. Maka ayat ini Allah ajarkan pada kita, peganglah kepada nilai agama yang ada dalam diri pasangan kita. Mungkin yang kat luar tu, yang kalau kata suami, perempuan-perempuan yang kat luar tu mungkin cantik pada isteri kita. Yang isteri mungkin laki-laki yang kat luar tu handsome kan, segak lagi. Ini bukan cerita untuk yang muda je kan, yang dah berumur pun sama juga kan. Kadang-kadang pergi reunion, jumpa balikkan kawan lama dulu kan, padahal dah berkahwin, dah bercucu dah pun, akhirnya cerai juga pergi. Kenal macam mana? Reunion, jumpa balik dalam WhatsApp group. So ini cerita bukan tentang orang muda, cerita tentang semua peringkat umur. Sedang berpegang pada apa?
berpegang kepada nilai agama yang ada pada pasangan kita. Selagi kita berpegang pada nilai itu, insya-Allah akan sentiasa ada kebaikan dalam perkahwinan tersebut. Dan yang lebih penting daripada itu ialah keluarga yang hendak dibina, generasi yang akan dibina itu adalah generasi yang beragama dengan agama yang baik. So, ayat 221, larangan daripada Allah Azza wa Jalla, dan diselitkan juga suruhan daripada Allah Azza wa Jalla. Kriteria Allah nak membina cara pandang kita, nak membina cara fikir kita, melihat seseorang adalah dengan nilai agama, nilai iman yang ada pada diri dia. Dan perkara ini kalau kita terapkan pada setiap perkara, insya-Allah kebaikan akan sentiasa berada pada kita. Kalau kita masukkan dalam bab pakaian, contohnya, pakaian yang kita kata yang tak tepat dengan syariat, itu pakaian yang lebih cantik, betul tak? Pakaian yang kita kata yang mendedahkan aurat, yang seksi itu yang lebih cantik, yang lebih menarik kan, pakai makeup ke, pakai wangi-wangi, itu semua yang lebih menarik di mata, betul tak? Tapi bila kita masukkan cara pandang iman, nilai agama, maka kita akan mula pandang cara berpakaian dengan nilai agama. So kita akan pandang pakaian-pakaian yang tak bertepatan dengan nilai agama itu, kita pandang dia sudah tidak menarik. Tapi yang buatkan jadi mencabar apa? Kadang orang nak berubah dari sudut pakaian ni, dia akan berbalik-balik. Kenapa? Kerana cara pandang, cara fikir itu belum lagi diset dengan cara Quran. Sebab itu Quran dulu masuk, kan? Masukkan Quran dulu sebelum nak pergi beramal dengan benda-benda yang lain. Itu yang Allah banyak sebutkan contohnya dalam Al-Quran, antaranya pada surah 29 ayat 45, ayat yang bercerita tentang wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, sungguh solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan? So sebelum orang suruh pandang solat, sebab itu solat mencegah perbuatan yang tak baik, tapi ada orang yang solat masih lagi buat baik. Dah solat masih lagi buat tak baik. Silapnya berada di mana? Silapnya ialah dia tak pergi sebelum ayat tu. Ayat tu Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata bacalah, fahamlah dan amalkanlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat yang difahami bacaannya dan setelah solat itu diamalkan, itulah yang akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. So apa nak kena masukkan dulu? Quran nak kena pergi masuk dulu. Kerana Quran akan membina cara fikir dan merubah cara pandang. So, bila kita dah keluar dengan nilai Quran yang dah ada dalam diri, selepas itu perubahan dia akan jadi mudah. So nak memandang nilai agama dalam berpakaian, itu perlu masukkan Al-Quran dulu supaya kita tak berbalik-balik. Kejap boleh nak tudung labuh, pakaiannya tu longgar. Bila tengok orang lain pakaiannya tu cantiknya, ikut bentuk badan tu, singkat tudungnya tu diselimpang-selimpang, nampak cantik. Akhirnya pun berbaliklah yang ke situ balik. Mula pakai tudung, kemudian kembali kepada buka tudung. Kenapa? Kerana dia tak memandang cara berpakaian dengan nilai agama. Akhirnya dia pandang daripada sudut cantik, pandang mata zahir itu, bukan pada nilai agama. Maka ayat ini suruhannya nak membina cara fikir kita agar cara pandang itu betul. Melihat kepada apa sahaja aspek dalam kehidupan kita dengan nilai agama berbanding dengan perkara-perkara yang lain, walaupun perkara yang lain itu semua menarik perhatian kita. Kalau kita masuk dari sudut makanan, nak makan kan, dalam banyak-banyak makanan yang sedap, apa yang paling sedap sekali yang orang suka nak makan? Khinzir itu jugalah yang orang suka nak makan. Itulah orang kata itulah dagingnya yang murah, itulah yang paling sesuai sekali nak buat patty burgernya ke, itulah yang paling sedap sekali nak di barbecue-kannya, itulah yang paling sedap. Bukan itu jawapannya, itu sebab benda tu tak baik, benda tu haram, sebab tu dia jadi sedap sebenarnya. Cuba kalau benda tu halal. Cuba kalau Allah takdirkan sebenarnya yang haram itu adalah ayam. Percayalah setiap orang akan suka makan ayam. Tapi sebab bukan ayam yang haram. Kenapa? Arak tu yang sedap kan. Kalau nak buat apa?
marinate, kena rendam sikit dengan air wine tu baru sedap. Nak buat gravy ke, nak buat apa-apa kena ada sikit red wine ke apa benda wine, itu yang sedap, yang buatkan jadi itu rahsia dia. Kenapa kena arak? Kenapa bukan benda-benda yang lain? Kerana itu perkara yang menarik hati. So itu yang menjadi pilihan yang buatkan dia jadi sedap. Jadi bila orang pandang dari sudut nilai agama, lain semua dia dah tak heran dah. Lain semua dia tak heran, seperti mana para sahabat dan juga para salafus soleh dulu, antaranya Rustum, melihat dia berjumpa dengan para raja, banyak raja, kan, dengan kekayaannya, sikit pun dia tak rasakan itu adalah hebat. Kenapa? Pada dia yang hebat adalah pada nilai iman yang ada dalam diri. Sebab itu mereka sesama mereka, kan, Allah sebutkan tentang Nabi dan juga para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad dia adalah Rasulullah, dan orang bersama dengan Muhammad itu, sikap mereka adalah apa? Keras terhadap orang bukan Islam dan saling berkasih sayang sesama mereka. Kenapa dengan orang kafir mereka keras? Kenapa dengan orang Islam mereka berlembut? Ada tak perangai orang Islam yang buatkan kita geram, kan? Kawan kita buat kita geram, dia sakit hati. Ada tak? Ada. Tapi kenapa saling berkasih sayang, masih berkasih sayang tapi berkeras dengan orang Islam? Kerana pada seorang Muslim itu ada nilai agama dia, ada iman dia. Itu yang buatkan kita berkasih sayang dan berbaik dengan mereka. Itulah cara pandang para sahabat, walaupun orang bukan Islam ketika di Mekah, orang bukan Islam ketika di Madinah. Yang kaya adalah mereka, tapi tetap para sahabat keras dengan orang bukan Islam itu, berlembut dengan orang Islam, walaupun mereka itu adalah daripada kalangan ahli suffah, orang-orang yang fakir, tetap berlemah lembut dengan mereka, walaupun rendah betul lah. Kalau kita sebut tentang kedudukan, tentang kasta ahli sufah tu memang rendah betul, nak beli makan minum pun tak ada duit, tapi para sahabat sesama mereka tetap cakap lembut-lembut, tetap layan, tetap beri perhatian. Antaranya salah seorang ahli sufah adalah siapa? Abu Hurairah. Bila dia nak berjumpa, dia tahan Abu Bakar di tengah jalan. Abu Bakar berhenti, layan, dengar apa Abu Hurairah nak cakap. Bila dia tahan Umar berhenti, dengar apa yang Abu Hurairah nak cakap. Tapi kita lihat bila Abu Bakar dengan Umar berurusan dengan orang bukan Islam, terutama yang menentang, mereka tak bagi can, tak bagi perhatian, tak berlembut pun dengan mereka itu. Kenapa? Cara pandang mereka, agama, nilai agama yang ada pada diri seseorang, itu yang dipandang. Wallahu ta'ala alam. Yang saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu